Percaya ataupun tidak, hakikatnya kita sudah diselubungi virus pandemik COVID sejak 17 bulan lepas, bermula dari pengesanan awal di wilayah Hubei. SARS-CoV-2 ataupun dikenali sebagai COVID telah menghimpit kehidupan sekalian manusia daripada pelosok dunia. Kemunculan awal virus ini bagaikan satu tanda tragedi besar-besaran apabila kebanyakan negara mengambil langkah drastik iaitu lockdown. Langkah tersebut membawa kepada keadaan yang agak huru-hara di kebanyakan negara dengan rakyat masing-masing risau kehabisan bekalan utama seperti makanan. Malaysia juga tidak terkecuali dalam menghadapi situasi ini pada Mac lalu apabila pihak kerajaan memberikan arahan pelaksanaan PKP secara mengejut. Hampir ke semua unit, mal, pasaraya, pasar awam dipenuhi masyarakat yang berebut untuk mendapatkan keperluan harian masing-masing sebelum perintah kawalan dilaksanakan. Namun, setelah berbulan berada dalam lingkungan pandemik ini, kebanyakan individu bagaikan sudah muak dengan kawalan yang dijalankan tidak kira di negara kita ataupun di luar negara. Malah, rakyat Sabah tanpa rasa gentar mengadakan suara rakyat untuk membantah perintah berkurung yang dijalankan di beberapa tempat di daerah Tawau. Mereka tidak lagi peduli akan bahaya virus yang dikatakan mematikan itu menjangkiti mereka demi untuk kelangsungan hidup. Persoalannya, adakah benar virus ini terlalu bahaya sehingga mematikan? Di sinilah bermula konspirasi teori COVID-19 yang membawa kepada ketidakpedulian individu terhadap virus ini. Yang pertama, setiap model prognosis ataupun ramalan jangkitan dan kadar kematian yang dikeluarkan untuk kebanyakan negara adalah jauh dari angka sebenar situasi semasa. Hal ini menyebabkan rakyat dibebani ketakutan yang tidak berasas. Tambahan pula apabila semakin lama, kebanyakan mereka yang dijangkiti adalah simptomatik ataupun tidak bergejala berbanding dengan flu-flu sebelumnya, yang mana setiap jangkitan akan mengalami simptom sakit yang hampir sama dan hanya sekumpulan kecil sahaja yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan yang serius sehingga membawa kepada kematian. Kedua, menurut kajian epidemiologikal terbaru secara keseluruhan melalui tinjauan seluruh dunia, kadar kematian ataupun infection fatality rate ataupun singkatannya IFR oleh COVID-19 adalah antara 0,1 hingga 0,3%. Ini membawa maksud kepada kadar kematian yang sangat-sangat rendah. Namun, sekiranya kita fokus kepada satu negara, kadar kematian yang dicatatkan adalah lebih tinggi daripada 0,3%. Walau bagaimanapun, kematian COVID-19 sering kali diragui kerana sering kali tidak jelas sama ada mangsa mati kerana virus tersebut ataupun terkena sejarah penyakit yang terdahulu. Ini kerana terdapat hanya lebih kurang daripada 4% sahaja dari keseluruhan kematian yang melibatkan mereka yang tiada penyakit kronik. Lebih kurang 80% daripada keseluruhan mereka yang positif adalah tidak bergejala. Manakala di antara umur 70 hingga ke 79 tahun, lebih kurang hanya 40% sahaja yang bergejala. Statistik ini menunjukkan kemungkinan bahawa laporan media yang menyatakan ramai orang muda dan sihat yang terkorban akibat COVID-19 adalah salah kerana di sebalik mereka mungkin menghidapi penyakit yang serius seperti leukemia. Perhatikan raja risiko kematian yang disebabkan oleh COVID-19 berdasarkan umur. Kanak-kanak berusia 0 hingga 4 tahun adalah paling berisiko rendah untuk dijangkiti dengan nisbah kebarangkalian adalah 1 daripada 1,171,810 orang, manakala golongan belia mempunyai nisbah 1 dalam 34,354 orang dan nisbah tersebut semakin mengecil sehingga ke umur 99 tahun ke atas dengan nisbah 1 daripada 55 orang yang dijangkiti. Walaupun nisbah umur 99 tahun ke atas paling sedikit, namun jumlah tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan risiko menghidap kencing manis. Jika kita melihat peluang kebarangkalian survive daripada COVID-19, perempuan mempunyai kadar kebarangkalian yang lebih tinggi berbanding lelaki dalam trending peningkatan usia. Dengan kata lain, COVID-19 ini mematikan tetapi kepada sesetengah golongan sahaja seperti
seseorang yang alergik terhadap sesuatu. Contoh sebenar dalam kebarangkalian jangkitan ini dapat dilihat di New York yang menjadi epicenter kepada virus berkenaan selain Wuhan. Hanya 1/3 daripada kematian dari mereka yang berusia 18 sehingga 40 tahun berbanding mereka yang berusia 75 tahun ke atas. Kadar kematian adalah 80 kali ganda dan kadar kematian untuk mereka di bawah 18 tahun ke atas adalah di bawah sifar. Di Malaysia juga mengalami trending yang hampir sama. Kematian yang berlaku banyak melibatkan mereka yang menghidap penyakit sebelumnya seperti darah tinggi, kanser dan juga sakit jantung. Setakat 19 April 2020, seramai 1,115 kematian adalah melibatkan mereka yang menghidap sejarah penyakit dengan 824 daripada mereka adalah dalam kalangan 60 tahun ke atas dan 291 kes pula di bawah 60 tahun. Pusat Kawalan Berjangkit CDC juga mengeluarkan laporan yang menyatakan secara keseluruhan kematian di Amerika hanya 6% sahaja yang betul-betul maut akibat COVID-19. Lain-lain kematian adalah kerana campuran pelbagai penyakit yang semakin memburuk dengan jangkitan virus COVID-19. Ini menjadikan poin konspirasi iaitu virus ini diciptakan untuk segelintir kelompok manusia yang akhirnya mati bukan kerana virus tersebut, tapi keadaan penyakit asalnya yang semakin memburuk kerana virus tersebut. Tetapi kamu semua akan lebih surprise dengan kejutan seterusnya. Pada tanggal 3 Mei 2020, Presiden Tanzania secara tiba-tiba mempersoalkan keberkesanan dan ketepatan ujian daripada kit saringan ujian yang diedarkan kepada mereka setelah eksperimentasi yang diarahkan beliau iaitu membuat ujian pengesanan COVID-19 pada kambing ataupun betik menunjukkan keputusan yang positif. Walau beliau pun telah menarik balik kenyataan tersebut, ternyata ia menjadi salah satu punca bermulanya persoalan daripada ramai orang tentang kebenaran di sebalik angka statistik COVID-19 ini. Jadi, apakah semua ini benar ataupun sekadar cerita? Saya tinggalkan soalan tersebut untuk dijawab oleh anda sendiri. Ingatlah pepatah Melayu pernah mengatakan, takkan pokok bergoyang kalau tiada angin yang goncang. Walaupun sekarang ini kita berada di dalam dunia yang tipu-tipu, pepatah tersebut masih lagi valid, orang putih kata. Sesungguhnya perkongsian ini bukan untuk menjadikan orang ragu-ragu, tapi ianya sekadar satu perkongsian. Kalau kamu suka menonton video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share video ini agar kami lagi bersemangat untuk membuat video-video informasi dan juga education berkaitan dengan isu semasa. Assalamualaikum dan jumpa lagi.